Time itu saya bermain sosial media kan, saya ternampak satu ayat nih. Dia jawab, kejayaan bukan datang kedua kali, tetapi kejayaan datang bagi mereka yang bercoba berkali-kali. Itulah ayat keramat yang menjadi penyuntik semangat bagi pemenang tangan emas Perdana Menteri 2024, Mesto Mikin dari Institut Kemahiran MARA IKM Kota Kinabalu dalam bidang teknologi kejuruteraan bangunan. Kami pemenang tangan emas. Nama saya Misto Mikin, umur saya 20 tahun, dari Kota Marudu, Kampung Simpangan. Kejayaan yang baru saya dapat nih, saya telah mendapatkan anugerah tangan emas Kota Menteri 2024. Sejak diperkenalkan pada tahun 1991, anugerah tertinggi ini mengiktiraf pemenang terbaik keseluruhan dalam World Skills Malaysia, belia dan pengajar dalam bidang masing-masing. Tahun ini, dua wakil institusi pendidikan MARA IPMA mengukir kejayaan gemilang di tangan emas 2024, membuktikan kecermelangan institusi MARA ini dalam vocational dan TVET berada di kelas tersendiri. Saya menang dalam kategori bidang bricklaying. Disebabkan saya minat, disebabkan di kampung saya kebanyakan mereka ada tukang bangunan. Dalam adik-beradik ada 8 orang, saya anak ke-6. Bermulanya daripada keluarga saya, kakak saya, dia ingin suruh saya melanjutkan dalam bidang welding dan elektrik. Tapi disebabkan minat saya sendiri, saya masuk dalam bidang pembangunan lah. Mula-mulanya marah, tapi disebabkan ego sendiri kan. Jadi saya ikut sendiri, ya itulah. Saya dapat bermulanya pengetahuan dari bangunan ini disebabkan ikut-ikut kawan, saudara-saudara buat rumah. Mula-mulanya jadi sakung lah, tolong-tolong angkat semen, itu angkat bata. Waktu itu dalam umur 16, 17. Dalam sehari itu lebih kurang 45 ringgit, 30. Saya tertarik dengan cara mereka bekerja dari segi penyelesaian masalah mereka. Disitulah saya buat tertarik. Bermulanya dari tahun 2023 disebabkan saya menyertai WSMB. Saya mewakili Giat MARA dan saya berjumpa dengan pensara IKM Kota Kinabalu lah. Masa saya jumpa itu, saya cakap dengan dia, Misto, apa pilihan gue lepas nih? Saya bagi dia pilihan, mau masuk IKM ataupun mau kerja terus. Jadi dia pilih untuk masuk IKM. Di Giat MARA, kurangan lah, bahan lah macam itulah. Sebabkan dia sana lebih kepada kerja amali saja, bukan yang untuk yang belajar. Kalau di IKM, dia lebih ada belajar, ada amali lah gitu. Kalau dalam pertandingan, bricklaying ini dia lebih kepada pemasangan bata, penerapan bata. So dia lebih kepada kecantikan lah kalau dalam pertandingan. Time itu saya bermain sosial media kan, saya ternampak satu ayat nih. Dia jawab, kejayaan bukan datang kedua kali, tetapi kejayaan datang bagi mereka yang bercoba berkali-kali. Ya memang terus dapat inspirasi dari ayat itulah. Tidak pernah putus asa walaupun berjaya melangkah masuk ke peringkat final sahaja pada tahun 2023 mewakili Giat MARA, namun ia bukan satu alasan Misto bangkit untuk cuba kali kedua dalam World Skill Malaysia dengan membawa nama IKM Kota Kinabalu dan ternyata ia membuahkan hasil. Perasaan saya, time itu saya sangat kecewa lah. Mulanya saya tidak niat pun mau join yang kedua kali disebabkan saya sudah masuk IKM. Jadi salah satu daripada dorongan daripada pensara juga, saya Daniel selaku juru latih saya. Sebab itulah jadi timbul balik perasaan untuk menyertai. Saya sebagai juru latih memang nampaklah apa kelebihan dia. Dan bukan saja kelebihan, setiap orang ada kelebihan dan kelemahan dia. Tetapi itulah usaha yang saya cuba buat, latih dia, bina dia sampailah dia jadi tahap sekarang. Kenapa saya pilih dia? Sebab dia seorang pelajar yang boleh ikut arahan, dan dia ada ciri-ciri kejuaraan di sana lah. Mungkin lepas habis belajar nih, saya akan bekerja di luar negara lah sebagai bricklaying juga dengan satu syarikat nih, bersama dengan syarikat Melon Training. Dia sebenarnya di London dia ada satu syarikat utama, yaitu syarikat SNL, dan di bawah dia ni ada sebuah syarikat nama dia Melon Training, berpusat dekat Perhebat, dan kami bekerja sama dengan Melon. Dan di London nanti diorang akan bekerja sebagai professional bricklayer. Di IKMKK ini sebagai pusat lah untuk melatih peserta ataupun menarik bakat peserta daripada Sabah. Bukan saja untuk pelajar IKM tetapi untuk semua rakyat Sabah yang berminat. Setakat ini belum ada lagi. Mungkin kalau dari si beasiswa, mungkin dari persetujuan keluarga mungkin boleh kali. Disebabkan saya besar dari keluarga susah.
Jadi untuk benda-benda itu memang saya tidak dapat lah. Lagipun ayah kerja petani. Sebenarnya kami dah buat yang terbaik, selalu bagi Misto nasihat. Okey, masa latihan tu, masa training dekat sini, kami latihan siang dan malam. Beritahu dengan Misto, kalau nak menang, okay, kena buat macam ni. Kalau nak menang, kena buat macam ni. Kena bersungguh-sungguh. Okay, peduli apa orang cakap. Saya harap macam itulah supaya mereka menjadikan saya contoh untuk mereka lah, untuk melanjutkan pelajaran lah. Sebab sekarang kan banyak anak muda yang sekejap berhenti sekolah disebabkan mungkin tidak berapa minat dalam pembelajaran lah. Harapan saya untuk mereka di luar sana, jadikanlah Tibet sebagai pilihan utama. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Itulah yang dapat disimpulkan. Kejayaan ini membuktikan institusi pendidikan MARA mengeluarkan produk yang berkualiti dalam bidang TVET.